Ya, insyaAllah. Saya dah bincang dengan War tadi. Ha? InsyaAllah kita akan transfer ke Surau Nanding lah. Nanti Kita Surau Nanding. cakap dengan Abang Nanti, Razak. saya nak kawan dengan Abang Razak. Abang Razak ada dalam guru ni tak? Tak ada kan, Pak? Abang Razak dia nama tak ada ni. Dia tak ada. Orang Nanding dia punya internet dia tak berapa cantik lagi. Oh, ya ke? Sebab yang stesen yang dekat surau tu, yang korang saya tengok tu, stesen tu dia rosak lagi. Oh, ya, ya. Jadi PA dia orang tak system pun berapa. habis tak? Kata PA system rosak. Dia boleh masuk tapi kadang-kadang dia orang terkeluar dia kata. Nanti saya kawan Abang Razak lah. InsyaAllah. Saya akan Itu bincang Abang balik dengan Razak. dia. Ha. Okey. Boleh. InsyaAllah. Jadi untuk pengetahuan semua, Mijit tu tadi tak taja lagi dah. Ini last. Ini last. Jadi kata je nak bincang dengan Nanding untuk part Nanding pula. Tapi saya nak beritahu kalau Nanding kata tak nak taja pun saya akan teruskan. Tak apa, tak taja pun tak apa. Saya akan teruskan juga tapi mungkin nak lihat tak buat lah. Buat satu saja. Itu yang saya rasa itu nak buat lah. Kalau ada orang taja Rehat, saya buat satu had. Kalau tidak, saya akan buat satu saja. Dia tak ada tajaan lah, saya buat sendiri lah. Tak ada masalah. Sebab nampak ramai pelajar dan kita dah masuk sampai bab-bab nak solat ni. Itu yang penting nak kena habiskan juga. Okey. Apa je tadi lupa lah. Sampai azan tu, sekarang tengah baca azan. Nombor 11. Sunat azan. Sunat-sunat azan yang ke-11. Okey. Sunat dilaungkan. Ni. Sekejap. Saya tak hidup ni. Kita pergi dekat slide lain. Jadi kalau kita rumuskan pada perkataan ni, dia bagi beberapa ciri lah. Dia kata apa ciri tu? Muazzin. Ustaz, slide belum nampak. Sekejap. Memiliki suara yang baik. Apa maksud suara baik tu? Suara baik ni maknanya suara dia kena jelas, kena terang dan kena lunak. Kerana suara yang baik menambah perhatian. Kenapa ulama sebut? Kenapa sunat suara baik ni? Kenapa sunat suara baik? Tu dia katakan sebab tu. Kerana ia akan menambah perhatian. Itu suara apa tu? Suara dia mesti baik. Dan memperkenankan ajakan. Apa yang suara baik ni? Dia kata nyaring. Nyaring. Apa dalil kata sunat kata suara baik? Kisah apabila Abdullah bin Zaid dia mimpi
ada orang datang bawa loceng. Dia kata, yang kita belajar tu lah, jualkanlah loceng itu kepadaku. Jualkan loceng itu kepadaku. Maka berkatalah dalam mimpi tu, orang itu, badan dah tak hidup, babe. Kalau waya. Maka orang itu berkata apa? Engkau nak apa loceng ni? Dia kata, aku nak panggil orang solat. Ni kita ulang kaji tu lagi. Maka berkatalah orang yang jual loceng tu apa? Takkan kau ajarkan kalimah yang baik untuk panggil orang solat? Apa dia? Hanya sekarang kita azan ni lah. Lepas tu dia cerita dengan Rasulullah, dia mimpi. Rasulullah kata, ajarkanlah kepada Bilal bin Rabah kalimah yang kau mimpi tadi. Kerana Bilal mempunyai suara yang nyaring. Jadi, perkataan nyaring ni, inilah yang dikatakan suara yang baik. Okey. Ni boleh faham Ada dia punya sebab. Ada sebab. Suara nyaring ni dia tarik perhatian. Jadi kalau kita ni nak pilih orang azan dekat surau, suara yang sedap tu kita pilih. Dulu kari wilayah tu, siapa nama dia? Ustaz Wahid Kitan. Wahid Kitan ni, dia menang kari wilayah. Masa tu ada orang baru lah. Saya masa tu sekolah Form 1, sekolah yang 6 gitu kot. Kita dah besar jugalah. Jadi masa dia menang tu, saya kan pergi mendik orang baru. Saya masih teringat lagi je. Dia kata bangga orang baru dia tepuk-tepuknya apa Ustaz Wahid ni lah. Ustaz ni dia ajar ngaji. Suara dia memang sedap lah. Dia kalau azan mendik orang baru memang orang puji suara dia. Bapa saya kata ni Ustaz Wahid ni suara sedap. Dia menang kari wilayah. Lepas tu kalau kita ada 2-3 Bilal nak ambil, kita boleh tapis pada suara. Suara dia kalau baik, kalau nyaring, kalau baik, kalau orang dengar, orang perkenan. Ish, tak apa suara ni best ni. Orang tu biar jadi Bilal. Biar dia azan. Kalau suara tak sedap ni, nombor 2, pilihan nombor 2 lah. Tapi kalau kampung tu semua suara tak sedap, ambil je lah, tak apalah, tak ada masalah apa-apa. Tapi kalau ada suara yang sedap, boleh. Lepas tu elok dia adakan pertandingan azan tau. Kanak-kanak, pertandingan azan kanak-kanak remaja ni, lepas tu ambil lah yang menang ni. Bagilah dia azan. Suara Wo sedap Ustaz. Suara Wo sedap, Haji Wo. Suara Wo sedap Haji Wo sedap. Wo tak ada dalam ni Tak ada, alamak. Abang Halim pun boleh. Abang Halim kalau azan, Itu dua tu terbaut. Tegau bangi. Suara merdu. Tutup pintu rumah orang tu Ustaz. Tutup pintu. Sekali kalau azan, orang akan bertanya, suara siapa kat itu? Kenapa kat itu? Aku gembira. Siapa kat itu? Sumbang now bunyi kata. Buat boleh cuba, boleh tahu kan? Cuba try sekali subuh tengok. Suara siapa kat itu? Suara siapa kat itu? Amboi. Bahaya betul. Bahaya. Jika seorang lelaki mempunyai solat qadha dan ingin qadha secara bersambung. Apa? Kita solat wajib ni kan kita mas pun tak buka. Kita solat wajib ni rambut masuk bilik tu nak start. Minum pun tak tempat, mas pun tak buka. Kita solat wajib ni kita sunat azan. Solat wajib. Wajib ni apa? Solat qadha, solat tunai yang kita 5 waktu ni sunat tidak azan walaupun sembahyang sendiri. Katakanlah dia nak buat 4 kali subuh dan ingin qadha secara bersambung, maka solat sunat azan pada solat pertama sahaja. Ni. Solat qadha, ingin qadha secara bersambung. Maknanya orang qadha banyak-banyak ni zaman dulu dah ada. Ni saya ambil perkataan kitab ni. Saya ambil dari kitab.
Maka dikatakan sunat azan pada solat pertama saja. Tapi saya rasa lah sunat azan pada solat pertama. Saya rasa orang dalam grup ni tak ada nak qada banyak-banyak ni, tak ada kot. Ni grup lain lah, ni kalau ngajar grup lain. Tapi sebagai pengetahuan pengetahuan je lah pengetahuan. Tak dengar. Tak adalah nak subuh. Zuhur. Tak adalah Ustaz, kita dulu tak tengah solat. Jadi ini not apply. NA, not applicable pada dalam grup ni lah. Okey. Ingin kadar secara bersambung. Lepas subuh, lepas tu zuhur pula. Lepas zuhur. Jadi sambungan-sambungan ni dia tetap sunat azan. Sebab sembahyang tu memang wajib. Dia tetap sunat azan. Tetapi dia sunat azan pada solat yang pertama saja. Qadha. Begitulah. Solat seterusnya disunat qamat saja. Tahu tak benda ni sebelum ni? Tak tahu. Macam mana nak tahu kan, tak ada banyak nak qadha. Maklumlah kan. Jadi Ustaz dia stapler mulut dia kan baru dia tahu. Bisa. Tak banyak nak qadha Ustaz. Jadi mana dia tahu kan? Okey. Jadi solat yang lain sunat qamat saja. Ni kat rumah lah kot Ustaz. Kalau kat surau kat dia tiba-tiba azan kan orang pelik lah. Orang pelik. Boleh azan perlahan. Bukan maksud kita azan macam kat masjid. Azan perlahan. Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Dan sunat tak letak tangan kat telinga? Tidak. Seorang. Dia azan untuk diri dia saja. Dia melakukan sunat ain. Tahu sunat ain? Dia melakukan sunat ain. Bila sunat ain, tak sunat letak kat telinga. Jadi kalau dia berdiri gitu, Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Jangan kita faham azan ni Allahu Akbar. Allah, bukan tu masuk azan. Itu azan sebagai jemaah. Azan. Lepas tu qadha. Tapi setiap qadha tu sunatlah dia pada membaca akan qamat saja. Qamat saja. Maknanya kalau qadha subuh 5 kali, sunat azan sekali, sunat qamat 5 kali. Kalau ada lah kan, kalau tak ada qadha tu tak apa lah. Kalau ada, rasa tak ada grup ni. Tengok nama-nama ni tak ada ni. Sebab tak pernah qadha pun nampak tak ada. Kadang-kadang ada yang kelajak juga Ustaz. Ada juga Ada. Ustaz. Yelah saya cakap saya lah. Perempuan pun boleh juga nak azan. Tapi perempuan azan perlahan. Lelaki pun azan, perempuan pun boleh azan. Sunat azan ni lelaki perempuan. Okey. Jadi kita kata sini, seterusnya jika ingin qadha secara bercerai, maka sunat azan pada setiap solat. Bercerai lah. Maksud bercerai apa? Dia qadha subuh, lepas tu dia baca zikir, dia baca Quran, dah bercerai. Lepas tu dia qadha subuh lagi, sunat dia azan lagi. Saya cakap jangan salah faham azan ni macam mana tau. Azan ni kita berdiri je. Kita berdiri, kita kata Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Begitu je. Allah Akbar, la ilaha illallah. Apa tu baca doa, kau nak baca doa. Bukan macam azan macam masjid.
Itu yang salah faham tau. Okey. Jika ingin qada bercerai. Okey, bercerai ni tempoh berapa lama? Berapa lama tempoh? Tuna azan balik untuk qada solat yang kedua. Solat 2 waktu kot. Solat 2 rakaat. Solat 2 rakaat. Orang sempat buat solat 2 rakaat. Itu perceraian tu. Tuna kita bangun kita azan. Jika bersambung. Ni yang memang buat ni. Antara solat tunai dan solat qada. Sembahyang Zuhur, lepas tu qada Zuhur. Sembahyang Asar, lepas tu qada Subuh. Tak kisahlah qada apa, tak apa. Tapi bersambung tunai dan qada. Maka sunat azan sekali untuk tunai. Habis qada ni nak azan tak? Tak. Sebab apa? Bersambung. Walaupun yang first tadi tunai, yang kedua tadi qada. Okey. Faham tak ni situasi-situasi ni? Kalau kita tak belajar, memang kita tak tahu. Kalau dia sembahyang sini, tunai. Lepas tunai, dia sambung kat sini. Dia sambung tau. Bukan dia bercerai, dia sambung. Dia bangun je, dia terus buat qada. Dia buat qada. Okey. Ini sunat azan. Sini sunat azan. Qamat sunat tak? Ini. Sunat qamat tak ni? Sunat tunai. Sunat tak? Tunai ni sunat lah qamat. Ni kan internet aku putus. Sunat qamat. Kita tulis lah. Sunat azan dan qamat. Kan kata pula, kan tak qamat pula. Yang ni sunat apa? Sunat qamat. Sahaja. Qamat sahaja. Bila dia punya sikun dia macam ni. Sikun. Apa buat sikun buat? Turutan. Turutan. Yes. Aturan. Bila sikun dia, tunai dulu, qada dulu. Okey. Kecuali jika dahulukan qada, maka sunat untuk azan lagi sekali untuk tunai. Okey. Ini. Kecuali dia mulakan dengan qada, dia terbalik. Ini dulu pula. Ini sikun dia gini. Dia mula qada. Lepas tu, dia sambung. Sambung apa? Dia sambung tunai. Ada sikun lain pula ni. Dia sambung. This is different. Please put something to show this is a different situation and different issues. Okay, ni. Ni berbeza ni tak sama. Dia qada dahulu, didahulukan solat qada. Dia sikun ni gini. Maka sunat untuk azan sekali lagi untuk tunai. Maknanya dia jadi gitu. Ini. Maksudnya azan sekali lagi. Apa maksud azan sekali lagi? Sunat azan. Maknanya qada tadi azan tak? Azan. Ni azan lah. Lepas tu kata saya lagi. Sekali lagi ni maksudnya tadi buat. Sekarang buat balik. Saya dah mandi. Saya sekali lagi mandi. Mana tadi saya mandi? Perkataan saya lagi ni menunjukkan tadi pun sunat azan, sunat qamat,
tunai pun sunat asal sunat qamat. Tapi kalau diterbalik macam ni, the situation is like this, they're different. Tapi kalau situation like this, they're different. Faham? Kenapa kita belajar ni? Kita nak tamak tu. Tamak apa? Ilmu. Tamak apa? Pahala. Pahala sikit. Dosa dah banyak. Bat, tadi nak masuk rumah, petik buat depan rumah saya ada pokok ni. Ha. Limau. Ha. Limau kasturi ke tu? Mak tu ni besar lah. Tak pernah besar macam ni. Kali ni dia besar pula. Hai, Dia banyak lagi kat pokok. Kan agak faham kecil itu. Ingat tadi nak buat TO untuk limau. Lepas tu lupa. Bukan lupa, masuk rumah 8.32. Tak jadi dah. Okey. Dulu. Okey. Kan senang kan nak pergi Bangi pula. Ada kawan ni, anak dia bertunang. Jadi tak ada juru cakap. Anak dia kena pinang. Dia dah Ustaz WhatsApp jangan ni. buat macam Pak Mat Ustaz. Ahmad. Ni anak ni datang. Aduh. Aku kalau yang datang tu buka badak, kena buat macam Ahmad lah. Dia dah WhatsApp ni. Dia kata, Ustaz jangan lupa sebelum pukul 10. Okey. Nah, ni surau ni pula WhatsApp. Ustaz malam ni bagaimana? On lah. Bagaimana apa? Okey. Dah tengah, dia berhenti. Nak pergi yang juru cakap pula. Petronas tak ada. Saya tak tahu orang Petronas tak dapat kontak. WhatsApp tak jawab, call masuk message. Dah lebih seminggu lah. Tapi rasanya kalau saya tak ada kelas lagi, orang cuti. Tapi dah hilang, orang Petronas dah hilang. Dari radar, tak tahu dia mana. Okey, biarlah. 12. Ni faham Jika dilakukan jamak, ni jamak pula. Maka sunat azan solat pertama saja. Okay. This is another situation that we need to understand. Okay. Sekarang ni, jika jamak solat. Okay. Dua situasi. Satu nama dia jamak takdim. Takdim jamak takhir. Okey, contoh Zuhur. Lepas tu Asar. ni asar. Okey. Apakah syarat jamak takdim? Antaranya mesti mula dengan solat yang pertama. Ni. Syarat dia apa? Mesti mula dengan solat yang pertama. Kalau waktu zuhur tu dia nak buat jamak takdim, dia mula dengan asar, tidak sah sembahyangnya. Semula pertama ni dengan solat pertama. Masa zuhur, semula dengan zuhur dulu. Betul solat asar. Solat asar. Ni antara ni nama dia gap. Gap apa? Gap. Jarak. Apa? Jarak. Jarak. Gap. Ruang. Selang. Tidak boleh ada penceraian yang panjang, yakni jarak masa solat 2 rakaat yang ringkas. ringkas.
Korang ni lebih pandai daripada orang surau lah. Orang surau kalau aku tanya kan, tak jawab lah. Kalau kau attend orang online jawab tau, orang surau tak jawab. Oh, suruh dia Malu juga kot. Ustaz. Malu Ustaz. Tapi dia malu lah, malu. Malu sebab tu direct nampak muka kan. Yelah. Saya Ustaz tanya depan-depan. Dah, aku pergi rompi dari depan untuk jawab. Gila dia apa nasi. Main bantai. Memang Jangan tak boleh gitu. gila. Saya sampai naik bandara putih Ustaz. Abang Alif, saya tak ingat Ustaz. Sekarang ni sebab apa tahu? Online ni dia belajar banyak kali. Lepas tu dia boleh jawab. Walaupun tak semua soalan lah. Surau ni dia belajar sebulan 2 kali. Betul. Online ni dia belajar dulu hari-hari je. Tu penting belajar banyak kali. Gini. Betul Ustaz. Pengalaman Ada saya Ustaz. perceraian, Pengalaman saya surau Al-Falah tu kan, Ustaz datang kan, saya pergi. Sekarang kan saya duduk Kelantan, saya ikut Ustaz punya kuliah sekarang. Banyak beza lah saya dapat daripada online lah. Online ni kerap. Kerap, lepas tu Ustaz ulang-ulang kan. Ulang-ulang tu yang dapat. Kita dekat surau ni kita datang sebulan 2 kali je. Paling kurang pun, surau paling banyak pun 4 kali je. Few kali lah, average. Okey. Tengok sini Saya nak beritahu sini. Sini. Sunat. Azan. Sunat. Qomat. Dekat sini. Kat sini apa? Before Zuhur ni. Okey. Dekat sini, what happened here? Sebelum ni. What happened? Buat? Apa patut buat? Ustaz sebut wiper tu saya nak gelak tu. What happened? Wiper. I don't understand what happened. Wiper. Apa nak kena buat ni? Nak azan ke? Qomat. Sini tengok sini. Tak sunat, azan dan tak sunat. Tak sunat qomat. Tak sunat azan, tak sunat qomat. Tu dia tanya apa ni? Qomat pun tak sunat. Ini yang ramai orang tak tahu. Kenapa tak sunat qomat? Kenapa dibimbangi nanti ini terlebih? Lepas tu kita pergi masjid, kita pergi ramai-ramai, kita sembahyang Zuhur, sembahyang Zuhur, lepas tu memang kampung 4 rakaat, lepas tu kita pergi belakang, kita nak buat asar, nak buat 2 rakaat asar, nak jamak asar dengan qasar lah 2 rakaat. Saya tunggu kawan-kawan. Kita ni 8 orang, mana kita orang ni? Kita pun seorang ni pergi berak, dia buat. Tunggu, tempoh lebih. Tak boleh jatuh jamak dah. Jatuh jamak dah. Maknanya, tunggu asar nanti boleh semayang. Kenapa? Tunggu tu tak boleh lebih daripada, lebih kurang 2 minit lebih sikit je tak boleh. Sebab orang semayang sunat 2 rakaat, 2 rakaatnya ringkas, dia tak sampai 2 minit. Kalau cek sampai 2 minit, sebab apa? Tunggulah kejap, dia pergi huduk kejap, dia pergi berak kejap, tunggu, tak boleh. Jamak takdim tidak berlaku. Maknanya asal nanti kena berhenti semayang. Sebab tu dikatakan tidak sunat qomat. Kenapa? Dia tidak boleh ada perceraian. Jadi qomat yang digunakan tadi adalah qomat sini. Tidak sunat qomat. Azlan tak sunat. Tu maksud ni dekat ni. Tu maksud dia kata ni tadi ni. Mana? Jika dilakukan jamak, maka sunat diazankan pada solat pertama saja. Dia tak cakap qomat. Tapi dalam kitab lain dia kata apa? Tidak sunat qomat pada solat kedua, hanya sunat qomat pada solat pertama. Okey. Ini. Okay. Another situation.
Another situation. Tengok. Apa pula keluar ni? Atas sikit. Ini jamak takhir. Ini jamak takhir. Atas sikit. Okey, kita put a segregation between these two to avoid any confusion. Cik. Dahsyat dia ni. Dahsyat banget. Macam. Macam cakap. To avoid any misunderstanding. Okay. Dia tak kerja buat tak cakap orang putih lah. Jadi itu saja cakap orang putih. Tak ada, saya takut nanti bos tanya Ustaz. Juga. Dulu Ustaz kerja buat dengan, suara ni. dulu kerja dengan Jepun, kerja dengan betul. orang Asian, orang Asian, orang New Zealand. Dia pun Jepun ni pun lebih kurang putih kita juga. Ayah itik ke Ustaz kan? Yang itik juga. Dia cakap gitu, no, I Jepang, I work as a technician. Tak apa benda cakap pun. Waktu kita pun tahu cakap, kita pun bantai je, English pun tak bagus. Don't worry, cakap je. Nantang kau tak faham. Kau itik aku ayam, dah. Jamak takhir. Jamak takhir ni dulu. Apa dulu? Asar. Ni duhur. Ini sama tak? Ini sama tak? Takhir? Sama. Sama. Okey. Ini tak ada. Tak ada. Tapi kita gantilah dengan perkataan lain. Apa yang ni? Let apa ni? Boleh ada perceraian yang panjang antara dua solat. Katakanlah saya nak sembahyang zuhur dulu, saya asar dulu, lepas tu saya pergi makan. Pukul 6.30 sembahyang zuhur, jamak zuhur pula. Boleh ke tak boleh? Boleh. Boleh. Sebab apa? Boleh ada perceraian yang panjang. Ini tak ada juga. Boleh mula dengan mana solat. Nak mula asar dulu boleh, nak mula zuhur dulu boleh. Begitulah. Okey. Ini azan dan qomat. But what happened here, but? I don't understand. What happened? What happened? Boleh apa? Sunat azan. Boleh apa? Sunat azan dan qomat. Belum tanya dari depan lagi ni. Abang Alim, tolong Abang Alim. Boleh apa? Boleh azan dan qomat? Boleh. Sunat lah. Qomat dia sunat. Azan dan qomat. Sebab dia berangkaian kepada jamak. Okey. Bila berangkaian pada jamak, dekat sini pun tak sunat azan, kat sini pun tak sunat azan. Tapi kalau takhir, kat sini sunat qomat. Kenapa? Tidak ada gusar kepada perceraian yang panjang. Banyak benda nak kena belajar. Tak tahu. Betul tak? Iya ke? Macam tu. Itu belum berkerut muka je Ustaz. Saya nampak muka banyak kerut. Saya nampak muka banyak kerut. Aduh ni. Nampak? Dan hati cakap, tak tahu pula. Ya ke?
Dr. Amelia nak tanya. Ustaz, yang nak tanya untuk jamaah takdim tu, misalnya tadi kita dah solat zuhur kan, lepas tu misalnya ada penceraian, dia dah tak boleh solat asar tu, nak zuhur dia tu masih sah lah ya Ustaz, masih diterima lah. Zuhur tu masih sah. Walaupun dia dah niat jamak awal-awal tu ya? Zuhur masih sah. Zuhur ni kita ada buat 2 rakaat, masih sah. Sebab 2 rakaat itu adalah kasar saja, dibenarkan. Cuma tak boleh jamak ni kalau ada perceraian. Sebab tu orang yang berada dalam keadaan istiadah, dia kena ambil wudu kat zuhur, dia ambil wudu kat asar. Istiadah. Kenapa? Dia hanya boleh pakai satu wudu untuk satu fardu. Jadi dia ni perceraian ni yang takut ni. Dia kena pergi tandas, dia kena tampal, dia kena basuh kemaluan, dia kena tampal, dia kena wudu. Selalunya proses tu, especially orang perempuan, dia akan mengambil masa lebih 2 minit. Betul tak orang perempuan? Ustaz, maksudnya kalau istiadah tu better buat jamak takhir lah kot kan? Better. Kecuali dia boleh buat dengan cepat. Masuk tanda ropok keluar. Baik-baik jangan tanggal kain. Cepat yang pasal. Ropok keluar. Allah Akbar. Okey, sah. Dulu Ustaz kata apa? Kau dah batal wudu je lah. Cepatlah. Cepat. Jadi kenalah anggota kan. Kena betul-betul lah wudu kalau cepat. Boleh boleh asal boleh. Walaupun dia ada gap, tapi gap tu tak sampai lebih kurang 2 minit lebih. Itu yang istilah dia kata penceraian yang panjang. Panjang mana? Panjang 2 rakaat orang main sunat dengan ringkas. Ringkas ni maknanya dia punya surah pendek, dia mungkin baca sekali, mungkin tak baca 3 kali. Itu nama ringkas. Jadi dulu guru kata macam 2 minit lebih lah. 2 minit lebih. Jadi bila kita belajar azan ni, kita masih berpeluang azan untuk orang jamak. Tapi azan hanya pada pertama. Dan kita berpeluang qamat untuk solat kedua. Tapi hanya sunat pada jamak takhir. Kalau jamak takdim tidak disunatkan qamat. Tu kadang bila kita jadi imam kan, tuan zuhur, kita pergi belakang, tengok kawan tu ikut. Kita baru nak takbir, orang qamat. Bila orang qamat, kita bagi dia qamat dulu. Tapi tak sunat. Tak sunat maksud apa? Tak ada pahala untuk qamat sebab tak sunat qamat. Yang sunatnya tak qamat. Yang sunatnya tak qamat. Maknanya kalau dia tak qamat, dia dapat pahala sunat. Kenapa? Yang sunatnya tak qamat. Yang sunat tak qamat. Faham Kalau dia qamat, tak dapat pahala sunat. Okey, sekarang ni kita dapat pahala sunat. Cara dia apa? Jangan qamat. Understand? Faham Ustaz. Okey. Nak soal, nak tanya. Tanya. Okey Ustaz, untuk jamak takhir, kalau kita nak buat jamak takhir, saya pernah baca lah, tapi mungkin salah faham barangkali. Saya tak faham kot. Kalau kita nak buat jamak takhir, kita kena berniat nak buat jamak takhir itu pada waktu zuhur. Betul ke Ustaz? Betul. Waktu azan zuhur tu, yang lebih tepatnya waktu azan zuhur tu kita dah niat. Azan zuhur. Waktu masuk waktu sebelum sampai asar. Supaya masuk waktu sebelum asar kita niat nak buat jamak takhir. Bukannya masa berkumandang azan tu Ustaz ya? Aduh, ini tak luar. Ini tak luar. Ini tak luar. Ini tak luar. Cucu main tebak pintu. Bising ni. Apa? Sambung balik Ustaz. Minta maaf. Apa tu maksudnya bukan semestinya waktu berkumandang azan tu kita niat jangan masuk azan. Kita niat. Kalau ditakdirkan lah kita mati. Maknanya kita dah niat sembahyang ni nak bawa ke depan. Maknanya kita tidak dikatakan meninggalkan solat. Itu hikmah dia lah.
Tapi kalau kita sempat nak buat jamak takdim, kita buat je lah. Ini cuma untuk berjaga-jaga keselamatan je kan Ustaz kan? Menjaga lah. Okay, Kalau faham yang Ustaz. dalam takdim, dia tak ada dikatakan mana lebih afdal. Saya tak tahulah, mungkin saya tak belajar kan. Tapi tak dikatakan mana lebih afdal. Tapi dikatakan kalau dia punya perjalanan itu kurang daripada apa, lupa. 3 marhalah, lebih afdal dia tak kasar. Lebih 3 afdal ke 2 Ustaz? Ustaz 2 ke 3 Ustaz? 2 untuk musafir. 2 untuk boleh dijamak kasar. Tapi untuk dia kasar, dia eloknya sampai 3. Cuma buka dalam beruntun je. Saya bincang dalam kereta. Saya beruntun tak? Ustaz, sementara tu nak tanya. Boleh? Kalau kita dah niat untuk jamak awal, jamak takhir, tapi kita pergi ke satu tempat tu sempat lagi kita nak jamak awal, boleh tak? Boleh. Okey, terima kasih. Nanti saya nak confirmkan benda tadi. Kat mana yang Ustaz, 46 Ustaz. 46. Bab 7. Mana lebih afdal antara kedua itu? Peringatan. Bagaimana telah maklum, musafir harus dengan kasar, bermakna harus juga isman tamam. Tamam apa? Dia kasar. Tamam. Kita buat 4-4. Tamam. Aman. Tamam ni maknanya sempurna. Mana lebih afdal? Keduanya itu. Jawabnya, jika safarnya kurang 3 marhalah, lebih 2 marhalah, tak sampai 3 marhalah, sembahyang tamam lebih baik. Kalau lebih 3 marhalah, kasar lebih baik. Faham? Kalau nak ambil dia punya afdal lah. Kita pergi ni 2 marhalah lebih. 90 km lebih. 2 marhalah lebih. Tapi tak sampai 140. 135. Lebih kurang. Lebih kurang tak sampai 140 km. Jadi yang eloknya kita buat 4-4. Yang elok. Yang elok bukan kata mesti. Kenapa? Kasar ni yang afdalnya lebih 3 marhalah. Jamak dah boleh lah sebab 2 marhalah. Kasar ni maksud apa? Ringkaskan. Memendekkan. Dah, tolong cakap lagi. Nanti belajar kemudian. Ni cici pasal kaumat, azan kaumat. Nanti belajar kosor-kosor, azan kaumat pun tak habis. Okey. Ini boleh ada penceraian yang panjang. Apa maksud penceraian yang panjang? Inilah. Okey. Ini dia cuma nak jadikan situasi tu macam mana lah kan. Azan kat mana, sunat azan kat mana, tak sunat azan kat mana. Ini nombor apa ni? 12. 11. 12. 11 12. 12 kan? Tanya ni. 11. 11. Ni sambungan nombor 11. Mana penerangan nombor 11 lah. Buat macam ni tau. Macam ni. Nanti kita bila baca balik lain kali kita faham. Saya nak print balik orang yang kitab hanyut banjir. Saya nak print balik siapa hanyut banjir bagi nama Ka'bat. Saya nak printkan balik. Siapa nak infak pun boleh, tak infak pun boleh. Kalau orang kawan yang tak kena banjir nak infak duit supaya print bagi kat kawan-kawan yang hanyut banjir. Banyak orang adalah kalau nanding tu 10 orang yang kena tu habis buku tu hilang, tak ada dah. Orang saya pergi jumpa dia orang. Dia tak apa, nanti saya print, saya hadiah saya kata. Lepas tu kata ada orang nak infak pun tak apa, tak infak pun tak apa. Saya kata saya tetapkan print, saya dah order dah. Tunggu nak ambil, bagi dia orang buku lah kesian. Buku hanyut. Buku hanyut, sedih dia tu buku hanyut. Tapi macam mana kan? Okey, siapa nak infakkan apa? Tadi Bat dah kata ada orang nak infak, tak apa, pergi cakap dengan Bat. Bat,
Buat. Yes, bos. Ha. Ada. Ingatkan pergi tengok orchid kat luar. Tak ada. Ada? Saya menguruskan banjir ni sambil-sambil, Ustaz. Okey. InsyaAllah. Okey. Boleh bagi nama kat saya, insyaAllah. Boleh. Apa yang kawan yang buku-bukuannya je. Boleh. Okey. Sekarang nombor apa? 12. 12. Buat tajuk juga. Mana tajuk dia? 1, 3, 4, 6. Isyarat sah. Buat tajuk juga. Tajuk. Nanti lupa nanti apa benda aku buat. Dah tua-tua ni selalu lupa. Yang 12. Sunat berhenti daripada baca Quran. Sunat. Tak mesti. Nak baca pun bacalah. Sunat berhenti. Tengok perkataan ni. We should highlight whatever important word to be understood. Ni sunat berhenti. Eloknya berhenti lah. Itu sunat berhenti. Ini daripada beberapa perbuatan. Apa perbuatan dia? Itu dikatakan sunat berhenti baca Quran. Sunat berhenti lagi pada apa? Zikir. Sunat berhenti juga pada apa? Buat lagi nota. Biar faham sikit. Doa. Atau lainnya. Lainnya apa? Apa-apa. Bercakap ke, berceramah ke, sunat berhenti. Bukan wajib. Kalau orang tu tak berhenti, taklah berdosa. Sunat berhenti. Untuk apa? Jawab azan. Untuk jawab azan. Makruh. Jawab azan ketika Tiga apa? Sedang solat. Solat. Waktu tengah solat tu dia jawab azan. Kalau makruh jangan buat lah. Gitu je lah. Tengok kita kata apa ketika bersetubuh. Amboi, bersetubuh punya azan. Jadi sunat. Habis tak ngaji. Subuh ni tak sunat jawab azan. Makruh lagi ada. Bukan sunat azan kan sunat jawab. Sunat jawab keadaan apa? Bukan keadaan ni. Subuh ni tak ni. Okey, lagi dia kata apa? Qadha hajat. Qadha hajat ni apa? Kencing berak lah nak cakap. Buang air. Buang air lah, tengah buang air. Ni tiga keadaan ni makruh.
Dia jangan jawab. Tanya, siapa kat dalam tu? Bunyi tong-tong. Ustaz, yang jawab azan ni dia tak semestinya masa tu juga kan? Misalnya kalau misalnya kita dalam tandas, kita keluar tandas baru kita boleh buat juga kan? Boleh. Hatta Tapi dalam kalau semayang, tengah semayang, azan tak jawab. Bukan tak boleh, makruh jawab. Bukan tak boleh, makruh jawab. Dah habis salam, jawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Jawab. La haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Seolah-olah seperti dikallakan lah. Okey. Orang yang solat hanya sunat jawab azan setelah selesai solat. Ada solat boleh jawab azan. Jika banyak azan bersaut-sautan dan bersambung, maka sunat juga menjawab azan walaupun dia telah melakukan solat fardu. Okey. Kamu besok lah. Nak keluar. Orang tu tunggu saya belakang. Okey. Jadi macam tadi Haji Mio kata, ini kelas terakhir. Kelas terakhir kerajaan. Jadi minggu depan, kalau ada penaja atau tak ada penaja, saya tetap akan buat kelas. Kalau ada penaja, adalah penaja. Tak ada, tak apa. Kita akan buat kelas. Jadi kita jumpa hari, untuk kelas ni hari Sabtu, minggu depan Minggu depan pukul apa? Saya jadual lah, kelas sunat ke lepas sunat. Kalau saya ada 2 kelas, selalu kelas sunat lah. Kalau ada 1 kelas, kalau subuh saja ada kelas, malam ni lepas sunat. Jadi kita akan sambung kelas, tak apa. Tapi cuma ada pelajaran-pelajaran lah, tak apalah, tak apalah. Tak kisahlah. InsyaAllah. Okey, nak keluar ni. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabil akhirat yang akan tahu dan benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Apa maaf pada banyak perangan. Terima kasih semua. Terima kasih pada Masjid Al-Amin selama ni menaja kami untuk kelas ni. Jadi mudah-mudahan ada jariah lah. Ada perkataan daripada imam yang menyumbang pada tabung masjid. Wabillahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah nanti saya akan tutup. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah.